Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ini cikgu akan bincang dan terangkan tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah dalam buku latihan yang inilah ya. Cikgu pilih buku latihan ni, Practice Strategy. Kamu boleh beli juga buku ni di kedai buku ya. Okay, ada satu lagi buku yang cikgu sarankan untuk kamu beli ialah buku ini. Yang ni cikgu sudah ada bagi kamu latihan tu di dalam grup. Okay. Okay, so jadi dalam buku ini cikgu akan terangkan semualah latihan di sini. Cikgu explain satu-satu lah kan. Okay, dalam subtopik pertama 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, kita tengoklah ya. Bentuk am, okey kamu kena kenal lah bentuk am begini ya. Bentuk am iaitu okey. A x kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini bentuk am lah ya. Ataupun kalau dalam bentuk nombor ini huruf kan semua. So jadi yang A, B, C ni ialah kita panggil di sini constant ya, pemalar, constant ataupun pemalar ya. Pemalar ni maksudnya dia suatu nombor lah, suatu nombor. Contoh dia cikgu bagi satu persamaan kuadratik di sini. 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Contoh beginilah. So kalau kamu tengok begini, so sini ada 2, 3 dan 4. 2 dan 3, 4 ini contoh ya, contoh. So 2, 3 dan 4 ini kita panggil pemalar lah. Itu namanya dia pemalar ataupun constant. So jadi apa tu x? X itu ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah itu ialah suatu nilai yang boleh berubah-ubah lah, nilai nombor ya. Okey, so jadi kita tengok yang soalan yang simple lah kan. Tengok sini. Kenal pasti sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau tidak. So jadi soalan pertama ni ialah kamu mesti kenal bentuk persamaan kuadratik tu macam mana bentuk dia kan. So jadi kita tengok sini. Contoh yang pertama A ni kan, dia mesti ada kuasa 2. Paling tinggi kuasa 2. Lepas tu kuasa 1. Lepas tu tiada kuasa lah kan. X tu tiada kuasa lah. So jadi kalau kamu tengok di sini, perhatikan. Sini okey betul lah kan. Kan? Betul kan? Okey, tapi sini okey betul. Di sini ada 1/2. So jadi X itu tidak boleh ada 1/2. So ini ialah bukan ungkapan kuadratik. Sebab ada 1/2, kuasa 1/2 ya. So bukanlah ya. Kita tengok contoh yang nombor 2. Okey. Di sini ada kuasa 2. Okey betul lah. Lepas tu di tengah-tengah dia yang B ni tidak ada. Tidak ada masalah ya. Sebenarnya ini pun kita panggil ungkapan kuadratik. Dia mesti ada kuasa 2. Kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kalau yang di X ini tidak ada kuasa ataupun tidak ada, so maknanya dia tidak buat, kosong lah, maksudnya X tu kosong, boleh dikira sebagai ungkapan kuadratik. Sebab maksimum ungkapan kuadratik ialah mesti kuasa 2 ya. So ini ungkapan kuadratik lah. Begitu ya. Okey, soalan nombor 3. Nombor 3 tengok
ada kuasa 3 di sini. So, automatic bukanlah. Ada kuasa 3. Maksimum kalau ungkapan kuadratik ialah mesti kuasa 2 sahaja. Ungkapan kuadratik. Bukan. So, jadi yang 4, soalan nombor 4 ada kuasa 2. Tapi dia tidak ikut susunan. Kuasa 2 di depan. Lepas tu tidak ikut susunan. Yang B ini BX kuasa 2 dia di sini lah, BX. Sini X kuasa 2, yang AX kuasa 2 ni di belakang. Tiada masalah. So ini pun kita boleh anggap sebagai ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik. Okey. Ada kuasa 2. Ada kuasa 1. Ada kan kuasa 1 lah Ini kuasa 1 Kalau tidak tulis pun boleh. Kalau ungkapan tu tulis X kuasa 2 saja. Itu pun ungkapan kuadratik. Sebab ada X kuasa 2 Itu saja dia punya ni Kalau begini tiada nombor kan? Ni tiada nombor. Tiada B dengan tiada C. Tiada masalah. Boleh juga. So ini pun kita panggil ungkapan juga Okay, kita tengok di sini. Ini okey, kuasa 2 ada. Cuma di sini. Di sini X ini 5/X ni maksudnya boleh ditulis 5X negatif 1. 5X negatif 1. Okay. Lepas tu ada tambah 6. Okay. So jadi ini bukan, sebab ada 5 ataupun ada X per X di sini. So kita bukan tidak panggil sebagai ungkapan kuadratik. So ini bukanlah. Bukan. Harap boleh fahamlah 5 contoh ini Kalau tidak faham, ini soalan yang A ini kenal pasti sahaja Kenal pasti sama ada ungkapan ataupun tidak. Dia cakap sini dalam satu pemboleh ubah. Maknanya semua itu huruf X. Tiada di sini soalan dia bagi ada Y ke ada Z kan? So tidak ada. So maknanya ini semua dia panggil semua dia bagi pemboleh ubah X di sini. Tiada soalan yang ada campur Y juga di sini So kalau dia ada campur ada tulis ungkapan Y di sini, so maknanya dia melibatkan 2 pemboleh ubah sudah. Di sini kita anggap satu pemboleh ubah kan. Okey, harap boleh fahamlah. Okey, B. Tentukan nilai A, B, C. Ni suruh tentukan nilai A, B, C. Okey, nilai A, B, C kan. Okey, sekarang ni kita tengok soalan nombor 1. Mesti ingat A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okey, kita mau kenal pasti A itu di kuasa 2 di depan dia. Nombor di depan kuasa 2, X kuasa 2, nombor di depan pemboleh ubah X kuasa 1. Di sini tiada X, ini pemalar saya nombor lah nombor tunggal di sini. Okey, cuba kita tengok contoh sini So, sini P kuasa 2. Tengok. Mesti kuasa 2. Apa di depan dia? Ada negatif kan? So negatif ni maksudnya negatif 1. A tu negatif 1. Okey. Tengok P sahaja, P kuasa 1. Tiada kan P? So maknanya kamu boleh tulis B kita ialah kosong. Sebab tidak ada P di sini kan? Okey. C nombor tunggal. Ada nombor tunggal? Ada. Negatif 5. So letaklah negatif 5. Kan? Okey. Gitu Sangat senang. Okey. Soalan tentukan nilai ABC. Okey. 5 A kuasa tiada kuasa 1 kan? Kalau kuasa 1 maknanya dia di B lah. Kuasa 2 cari di kuasa 2. Ni kuasa 2. Kuasa 2 apa nombor di depan dia? Negatif 3. So letak negatif 3. Okey.
kuasa 1, A kuasa 1 ni A kuasa 1 ialah 5. Letak 5. Okey. Nombor tunggal 4. Okey. Okey, seterusnya I kuasa 2. Ada I kuasa 2? Ni I kuasa 2. I kuasa 2 ialah nombor di depan dia negatif 3/2. Okey. Seterusnya 7I. Kuasa 7 lah. Ada nombor tunggal? Tiada nombor tunggal, kosong. Begitu ya. Senang. 4. Okey, soalan nombor 4. Kuasa 2, tengok kuasa 2. Okey, apa dia punya A? 2. Positif kan? Okey, positif 2 lah. Okey. M kuasa 1. M kuasa 1. So, maknanya kita punya B ialah negatif 8. Okey, C kita punya ialah 15. Okey, yang ini kena buatlah dulu ya. Ini kena kembangkan dahulu. 2x kuasa 2 tolak 10x. Itu saja kembangan dia ya. Kita kembangkan dulu. Barulah kita boleh tahu kenal pasti A, B dan C. A kita ialah 2. Ya. B kita ialah negatif 10. Kan? Negatif 10 kan? Okey, so nombor tunggal ada? Tiada. So kosong. Sangat senang kan? B. Okey, settle. Seterusnya. Okey. Seterusnya. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, ini kita mau kenal pintasan paksi simetri dengan titik minimum. Titik minimum. Okey, cuba kita tengok. Nilai A. Nilai A itu ialah 1. Nilai A ni. A tu yang di sini A. Ya, 1. Bentuk graf. Bentuk graf, kalau kita tengok. Okey. Kita mau tahu, kalau A itu lebih besar daripada kosong, dia akan jadi graf. Dia akan jadi graf senyum. Ya. Maknanya A kita lebih besar daripada kosong. So, senyumlah begini ya. Senyum. Kalau ini A lebih besar daripada kosong. A lebih kecil daripada kosong. Graf kita ialah masam. Beginilah. Ya, masam. Sedih lah. Masam. Itulah ya. Okey. Tu. Macam mana kita mau kenal bentuk graf sesuatu, ungkapan kuadratik ya. Ungkapan kuadratik. Kita belum masuk lagi persamaan kuadratik ya. Tengok ini dibagi di sini. Fungsi dia, fungsi kuadratik yang pertama. Cuba kita tengok A di mana, kenal pasti A dahululah. So A kita ialah di sini. Di kuasa 2. A itu di kuasa 2. So berapa A kita? Negatif 5. Okey, tengok nota balik. Kalau negatif 5 ni besar daripada kosong ataupun kecil daripada kosong. Jadi negatif kan? Negatif ni mestilah kurang daripada kosong. Negatif kan? So kalau kurang maknanya lebih kecil daripada kosong. Maknanya graf kita bentuk masam. Beginilah. Ya, bentuk masam. So bentuk dia beginilah. Lukis bentuk graf. Ya. Bentuk masam. Okey, titik minimum. Titik minimum ataupun maksimum. Okey, kalau masam, maknanya masam ni dia di atas. Titik dia di atas sini kan. So jadi titik maksimum. Itu je jawapan. Maksimum. Senang kan? Okey, so seterusnya. Yang B dengan C tu tidak payah tengok pun, kan? Tidak payah tengok. Kita akan tengok, kita kenal bentuk graf ungkapan kuadratik ialah melalui nilai A. Nilai A. Nilai A. Okey, cuba kita tengok. Cari yang kuasa 2. Kuasa 2. So di sini kuasa 2. So berapa nilai A yang di depan nombor ni? Itu A. So 1/4. 1/4. So lebih besar daripada kosong 1/4 ni kan?
Dia bukan negatif. Kalau negatif tu baru dia kurang. Kalau dia positif maknanya dia lebih besar daripada kosong. So bentuk dia senyum. Senyum ni dia di bawah titik dia. Maksimum atau minimum ya. Sinilah di bawah. Kalau di bawah minimum. So ini titik dia di sini ya. So jadi titik minimum. Kan? Senang kan? Okey, seterusnya. Dua saja ya. Dia sama ada titik maksimum ataupun minimum. Kalau di atas maksimum lah. Masam lah. Kalau senyum maknanya dia di bawah. Di bawah titik itu ialah titik minimum. Okey, soalan nombor 3. Berapa nilai A? So, nilai A ialah negatif 0.5 di kuasa 2. Tengok negatif kan? So negatif bentuk masam. So dia minimum, dia maksimum di atas. So titik dia di sini ya, poinnya titik koordinat ya. Titik koordinat maksimum. Itu saja kan? Senang. Okey, so seterusnya soalan D. Tentukan titik minimum atau titik maksimum. Kita suruh tentukan titik minimum. So ni dia graf ni senang. Kalau tengok ni begini, kita boleh tahu di mana titik dia ni. Okey. This is titik maksimum dan lukis paksi simetri bagi graf bagi setiap graf kuadratik berikut, kemudian nyatakan persamaan paksi simetri berikut. Okey, dia di tengah-tengah ya sebenarnya. Kalau kamu perasan di sini, titik dia di sinilah Sini ni. Sini. So maknanya dia di graf yang ini ya. So yang garis putus-putus ni nama dia ialah paksi simetri. Paksi simetri ya. Okey. Okey, so jadi seterusnya. Okey. So nyatakan apa tadi? Titik maksimum dia ialah pada ni kena kira ni. Titik dia di nombor 2 ni. So nombor 2, kalau dia 2 cm, maksudnya di sini 3. So satu titik ni ialah 0.2. So kalau ada 2, 0.4. So sini ialah 4.4. Kita tengok paksi X dahulu ya. Paksi X dahulu. So paksi X. Paksi X berada pada ini sama juga. Ini setiap ini 5. So maknanya dia mesti 2 garis 2 dia akan dapat 6 7. So 7 lah. Ini ialah 7. 7. Okey. 7 pada paksi X koordinat 7. Titik itu ialah 4.4. Okey. So apa itu titik maksimum lah. Lukis paksi simetri. Okey, sudah lukis paksi simetri. Okey, lepas tu kemudian nyatakan persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Okey. So kita tulislah sini titik ni di atas maksimum. So apa jawapan kita ialah tulis bentuk koordinatnya 7 X dahulu di sini 7, lepas paksi Y. Paksi Y ialah 4.4. Okey. Okey. Kemudian apa dia minta? Persamaan kan? Lukis ni sudah lukis paksi simetri. Kemudian persamaan simetri. Simetri ialah paksi X sama dengan kita tengok paksi X. Ini ialah yang garis ni Garis ni lah kita panggil persamaan paksi simetri. Garis ni. So di mana dia putus? Dia memotong pada 7 ni
So X sama dengan 7. Itu saya jawapan. Senang kan? So dapatlah. Okey, kemudian seterusnya. Oh ni macam mana sudah, nanti ada nombor. Oh ada sini. Sini 5, negatif 5. Sini kosong. 1, 2, 3, 4, 5. So satu petak ni kita panggil 1. Sini 2, 3, 4, 5. Okey. So cuma sini ada 5 garis putus, 5 garis. So dia berada pada mana ni? So dia berada pada di garis yang ketiga ni. So satu petak ni dia mewakili 0.2. 0.2 Sebab apa? Kalau 0.2 darab 5 dapat 1. So itu jarak dia 1 sini ya. So jadi kita akan dapat di sini ialah 2.6. Okey. Untuk paksi X lah. Paksi Y, ada dia menyatakan nilai? Tidak ada. Macam mana? Macam mana kita mahu tahu dia point dia? Tidak nyatakan point. Okey. Ini dia suruh nyatakan titik maksimum atau minimum saja kan. So jawapan pertama ini, jawapan yang ini kita tidak payah nyatakan ya. Sebab dia tidak ni. Jawapan dia ialah titik maksimum sahaja. Ya. Titik maksimum. Ini titik maksimum juga ya, sebab dia berada di atas. Contoh dia bagi sini titik minimum, titik minimum sebab di bawah kan. So ini titik maksimum sebab berada di atas. Kalau dia senyum dia minimum ya. So ini maksimum lah. Okey. Kemudian apa jawapan paksi simetri? Lukis paksi simetri inilah ya. Ini paksi simetri, ini paksi simetri. Kemudian apa persamaan? Persamaan paksi simetri. Simetri ialah X sama dengan 2/6. Itu sahaja jawapan kita ya. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya suruh nyatakan bentuk. Bentuk ni macam mana kita mahu tahu bentuk graf tu ya? Dia ada, kalau A ni semakin tengok di sini, kalau A ni 8, sini P. Kena kenal yang inilah. Ini dahulu ya. Ni dia. A1 lebih kecil daripada A2. Lebih kecil. Contohlah sini 2. A2 ni ialah 4. Contoh ya. Contoh. So maknanya X kuasa 2. Sini X kuasa 2 lah. 4X kuasa 2. So maknanya sebab 2 lebih kecil daripada 4. Contoh ya. Kita boleh letak nilai lain. Tapi ini cikgu bagi contoh nilai lain lah kan. Nilai 2 dengan 4 lah ya. So maknanya kalau A itu semakin besar, ni dia punya bentuk graf tu makin kecil. Dia akan menghampiri lah begitu. So makin ini. So jadi kalau A kita semakin dekat dengan kosong, dia akan lebih lebar lah begitu. Dia akan jadi lebih lebar. So ini maknanya dia lebih lebar berbanding yang di dalam ni kan. Sama juga dengan yang ini. Ini pun sama juga. Ini A1 negatif. Negatif A1 lebih kecil. A2 nilai dia lebih kecil. Kalau negatif 2, X kuasa 2. Sini kita letak negatif 4, X kuasa 2. Kalau negatif ni, nilai negatif ni, kamu kena faham yang ni ya. Negatif ni. Kalau sini kosong, sini 1. Sini negatif 1, negatif 2. Dan seterusnya lah kan. Sini negatif 3 begitu. So maknanya kamu kena tahu nilai negatif 1, walaupun dia 1, dia lebih besar berbanding negatif 2. So maknanya sama juga macam ini.
Negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 2 ni lebih besar berbanding negatif 4. So dia terbalik lah di sini ni. So kalau makin kecil untuk yang bentuk negatif ni, so dia akan lebih nilai dia, graf tu akan lebih kecil. Tapi ni nilai ni lebih besar, lebih kecil berbanding dengan nilai negatif 2 ni. Kena faham itu ya. Okey, tu yang pertama. Mesti ingatkan yang itu. Okey, cuba kita tengok ini. B ni ialah untuk kedudukan paksi simetri. Kalau B itu lebih besar daripada kosong, maknanya dia di kedudukan lebih besar daripada kosong. Contoh dia positif, begitulah kan. So dia kedudukan paksi simetri dia ialah berada pada negatif. Ni negatif. Kalau kita punya B lebih kecil daripada kosong, B kita negatif, dia paksi simetri dia di positif ni, positif X. Contohnya macam positif 2, positif 3, begitulah kan. Dia berada di positif. Tapi dia kurang di sini kan. Sama juga macam kalau dia A kita lebih kecil daripada kosong, dia bentuk masam lah. Gini masam kan. Sama juga. Dia terbalik lah. Terbalik. Ini berada di positif. Positif. Sini negatif. Okay. Ini negatif. Sini positif. Kena ingat yang gini lah ni. Nota ni pun cakap mesti ingat. Mesti ingat yang gini lah. Jadi kamu sudah kenal A tu di mana, B tu di mana kan, pada paksi ungkapan tu kan. A X kuasa 2 tambah B kuasa 2 B X tambah C. Jadi kamu kenal yang ini. Jadi kamu tahu sudah kedudukan tu di mana. Kalau ungkapan tu dia bagi negatif pada B di sini, negatif, mana negatif? Sini negatif kan. Tapi tengok A dia. Kalau dia A tu lebih besar, so kedudukan dia di sini. Graf tu ini kita panggil analisis lah ya di sini ya. Analisis. Ini kita kena ingat lah ya. Jadi ini kamu kena tengok balik macam mana mau ingat tu. Itu dari kamu lah yang mau fikir macam mana ya. Okay, C itu pintasan. C itu memberi gambaran pada pintasan Y sahaja ya. C itu berada pada pintasan Y. Okay. So jadi A, B, C tu kita boleh tahu so di mana ni ya. Kedudukan. Cuba kita tengoklah ya. Contoh yang pertama. Salah satu. Bentuk graf ialah apa ni? Bentuk graf ialah senyum lah. Apalah ni kan bentuk senyum. Maka P mestilah positif. P ialah mesti positif, betul? Okay, so positif tu ialah lebih besar daripada kosong. Kan? Okay, lepas tu graf apa? Graf fx. Jawapannya fx ialah sini. Fx lebih lebar daripada ada dua di sini kan. Ni fx, ni gx. Fx salah lah. Kita tengok sini. Kalau lebih lebar tu maknanya yang mana lebih lebar? So lebih lebar ialah gx. Gx ni yang di bawah ni. So maknanya itu yang lebih lebar. Kena tengok yang itu. So jadi kita kena tulis gx lah sini. Gx, graf gx lebih lebar daripada fx. Maka P ni mana? P. Ni P kan? P apa? Lebih besar kan? Lebih kecil? Cuba kita tengok sini. Kalau di sini ialah P lebih kecil berbanding daripada 5. Sebenarnya ini P lebih besar lah sini. Dia terbalik di sini ya. P
lebih kecil daripada 5. Jadi P yang lebar tadi, P mesti lebih kecil daripada 8. Ya, okey. Lebih kecil daripada 8. Okey. Untuk lebih kecil tu kena tahulah lebih kecil kan. So maknanya 8 ni contoh di sini kalau P ni dia mesti yang lebar tu ialah lebih kecil nilai dia. P tu graf dia nilai yang A ni lah. So jadi ini dari segi analisis sudah di sini ya. P ni nilai dia contoh mesti kurang daripada 8. Contoh dia 6, 7, 6 boleh, 5 pun boleh, 4, 3, 2, 1. Itulah ya. Kosong tidak boleh lah ya. 1. Begitulah. Ya, berbanding nilai 8 itulah ya. Salah satu nilai dia ni lebih kecil. So maka P nilai julat P tu. Julat P ialah 0 hingga 5 situ kan. Jadi 0 sehingga 8. So dia tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong dan tidak boleh 8 nilai P tu. So kita boleh tulis 0 hingga 8 lah. So dia jawapan dia yang ini julat dia tu. P tu nilai dia mungkin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah satu lah. Okey, harap boleh faham lah yang itu ya. Okey, so seterusnya. Ini bentuk masam. Sama dengan yang ini kan. So jadi ini ayat dia kita kena tulis sendiri ya. Ayat kena tulis sendiri sama macam yang di sebelah ni. So bentuk graf ialah macam ni, masam kan. Masam. So A lebih besar daripada 0. So ini kurang daripada 0. Lebih besar tadi ini kan. So ayat dia kita kena ikut yang ni ya. So A lebih kecil daripada 0. A lebih kecil daripada 0. Okey, maka P yang di atas kan. P di atas. P lebih besar daripada 0. P lebih besar daripada 0. Okey, tengok graf pula. Graf dia ada dua ya. Satu G, satu lagi FX. Ada dua lah di sini ya. Kena pasti. Kalau yang ini kita kena tengok yang ini di sini. Ni. Ya. Tengok ini kena fahamkan yang inilah. Ya. Sekarang kita berada di sini. Yang lebih kecil ni negatif kan. Sebenarnya dia di sini mesti nilai dia besar, sini nilai dia kecil, cuma negatif kan. So negatif. So yang mana lebih lebar? Lebih lebar ialah GX. GX, kalau perhatikan sini GX ni yang graf yang di luar. So itu lebih lebar kan? Lebih lebar daripada FX. Maka P apa? Kurang ni sini. So ini mestilah P kurang berbanding 7. Berbanding 9 lah di sini. Letak 9 di sini kan. Jangan ambil negatif dia. So P kurang daripada 9. So jadi apa kita punya julat? Julat tu kita tengok daripada yang ini. 0 tadi kan. 0 sini 0. Sini 9. So maknanya satu lebih besar, satu lebih kecil. So jawapan kita ialah 0 P 9. So itu saja jawapan dia ya. Senang kan? P lebih besar 0. Okey. Seterusnya. Itu julatnya. Seterusnya.
lakarkan kesan perubahan nilai B ke atas graf fungsi kuadratik. Okey. Lakarkan kesan perubahan nilai B. Okey, tengok kesan perubahan nilai B Dia mula-mula begini. Lepas tu nilai B dia tambah yang ini. Ini nilai B ni positif kan? Sini positif. Dia tambah positif 6. So kalau kamu tengok di sini, ni kan? Ni B, tengok B lebih besar, B lebih kecil. Sekarang kita di sini lebih besar. So graf kita ialah kedudukan dia ialah di mana? Kedudukan dia di sinilah. Tadi ini lebih besar daripada kosong kan? So kedudukan dia ialah di sini. Di sinilah. Beginilah. Pintasan kita kosong kan? So pintasan Y kosong, dia mesti potong di sinilah pintasan Y ini begitu saja. Harap boleh faham lah. Graf ni bukannya saya ni buat Kita tengok di sini. Sini ada B, C tidak ada C. Kosong kan? C tu merujuk kepada pintasan Y. Pintasan Y tu yang ni Y. So sekarang ni Y kita kosong, pintasan Y kosong. So jadi graf kita di sinilah. Memotong pada paksi kosong. Lepas tu dia di kedudukan paksi simetri dia di lukis kecil-kecil lah. Sama juga kedudukan dia di sini. Kecil-kecil pun boleh Okey. Di situlah dia punya graf untuk yang X kuasa 2 tambah 6X. Kan? Okey. Okey, sekarang ni perubahan dia B kita ialah negatif. Ni kita tengok dia punya nota. Ni nota. Sekarang B dia negatif. Senyum. Negatif, senyum. So inilah. So di mana kedudukan dia? Di positif. Ni yang cikgu tulis positif. Satu negatif. Negatif tadi yang ini. Negatif tadi yang ni. Sekarang di positif. Tapi tiada pintasan Y. Pintasan Y dia kamu tengok di kosong. Ni sini kosong So sinilah cikgu buat. Lepas tu buat siap begini. Samalah tu. So inilah kita punya X kuasa 2. Ni lakaran saja Tolak 10X. Situlah graf dia. Okey, seterusnya. Sekarang kedudukan berubah pada paksi positif. Positif X. Positif X tu, kalau dia positif X, paksi graf dia di negatif. Sini. Nanti kita tengok betul ke tidak. Sekejap Jadi kamu kena ingat yang inilah. Pintasan Y dia kosong. Sini C kan kosong, tiada. So kita tengok betul ke tidak nota. Positif. Dia okey. Ni B lebih besar. Lebih besar ke tadi lebih kecil? Dia bagi lebih besar daripada kosong. Positif kan? Okey, positif di kedudukan positif juga. Betulkah? Ni kalau negatif, kedudukan negatif. Ni ikut. Yang ini sahaja yang terbalik. Yang ni untuk yang senyum sahaja yang terbalik. Yang ni dia ikut yang sama. Kalau positif, kalau B tu lebih besar daripada kosong, dia di kedudukan positif. Ni B lebih besar daripada kosong. Sini B lebih kecil daripada kosong. Ikutlah yang ini kan. So ni negatif. So kalau yang negatif ni, okey. Ni tambah positif kan? Tambah positif maknanya dia di kedudukan positif juga. Begini. So inilah kita punya graf X kuasa 2 tambah 4X. Sebab ini pintasan Y kita kosong Okey, senang. Kalau negatif, di kedudukan negatif. Sebab dia A kita negatif kan di sini. Negatif, so dia maksimum. So kita punya berubah ialah negatif 9. So kedudukannya di sini.
So kedudukan dia di sini. Ya. So jadi negatif X kuasa 2 tolak 9X. Inilah graf kita. Lakarkan graf. Itu saja. Senang kan? Okey. Boleh ingat. Harap boleh ingat. Senang. Yang ikut sini positif kan? Positif. Kalau mau ingat, beginilah cara dia. Sini negatif kan? Okay. So maknanya kalau dia positif, sini positif 4X ni, dia di kedudukan positif ni. Ni X ni, sini positif. Nombor ni sini positif. Sini nombor dia negatif. Kena ingat itu. So jadi kita ambil di kedudukan dia di positif. Cuba tengok balik yang ni. Ini positif kan? Ini terbalik ni. Positif tapi kedudukan dia di negatif. Untuk A lebih besar daripada kosong. Ni A lebih besar daripada kosong. Sini A lebih kecil daripada kosong. A kecil daripada kosong. So A lebih besar daripada kosong ni maksudnya apa? Yang ni. Di sini A tu 1 di sini. So lebih besar daripada kosong, bentuk dia senyum. So positif 6X. Tambah 6X ni jadi kedudukan dia di negatif. Kedudukan dia di negatif. So jadi kena ingatlah. Ini negatif kan? So dia kedudukan dia di positif. So jadi ini terbalik. Yang ini tidak terbalik. Yang ini tidak terbalik. Kalau tambah 4 di tempat kedudukan dia positif. Kalau negatif, kedudukan negatif 9. Kedudukan dia di negatif paksi X tu ya. Ini paksi X. Okey. Harap boleh faham lah. Okey. Okey, seterusnya. Hitung nilai C bagi fungsi kuadratik yang melalui setiap titik berikut. Okey, senanglah. Ini pun senang ya. Macam mana kita mau tahu? Macam mana kita mau tahu? Senang. Cuba cara buat macam mana dia cakap macam ni apa? Hitung nilai C bagi fungsi kuadratik yang melalui setiap titik berikut. Okey, titik berikut. Nyata. Okey. Pintasan Y sama dengan 3. Pintasan Y sama dengan 3. So, kita punya ni 3. 3 titik koordinat dia 3, 0 ni sorry. Y itu 3. So, jadi kita punya 0, 3. So, jadi kita punya masukkan nilai. Di fx ini Y 3. X tu 0. So, kita akan dapat pintasan Y itu 3 lah. Dia jadi begitulah. So, 3. Negatif 2, 0. Kuasa 2. Tambah 5, 0. Tambah C. So, kita punya kalau 0, 0 ni C 3. So, kita punya pintasan Y C ialah 3 lah. Begitu Okey, untuk yang B pula. B ni titik, sini titik X. Ini titik X. Ini titik Y ataupun Fx. Jadi kalau kita letak di sini ganti negatif 7 sama juga dengan negatif 2 letak di persamaan di sini tukar. X kita letak 4 kuasa 2 tambah 5 tambah 4 darab dalam kurungan tambah C. So carilah C guna kalkulator. So kiralah di sini Sini 16 darab 2. 4 kuasa 2 16. 16 darab 2 16 darab 2 ialah 32. Negatif 32. Betulkah? Ya, betul. Okey, negatif 32 tambah 20 tambah C. Sini negatif 7. Okey, so ini kita dapat negatif berapa di sini? Negatif 12 tambah C. Negatif 7. Pindah sebelah kedudukan. 12 ni, negatif 12 pindah di sebelah.
jadi positif. Kuadratik itu kamu kena tahu lah ya. So jadi 12, kita tulis begini ya. 12 tolak 7 sama juga dengan 5. So C kita ialah 5. Senang kan? Oke, kita masuk pula ini. Ini X, ini Y ataupun fx ya. Fx itu sama juga dengan Y ya. Oke, so masukkan nilai negatif 11, negatif 2, kosong, kuasa 2. Kalau kosong ni senang lah. 5, kosong, tambah C. So, jawapan kita ialah C ialah negatif 11. Kosong, kosong semua di sini. So, C kita ialah 11 lah. Ya, C ialah negatif 11. Senang kan? Kan? Oke, seterusnya. Oke, ini tidak perlulah cikgu bincangkan dengan kamu ni ya. Oke, sudah itu sahaja. Tandakan dan labelkan punca bagi setiap graf persamaan. Punca-punca dia ya. Kalau tengok di sini, mana punca-punca dia? Sinilah. Ini dengan yang ini. Yang ini ialah 1/2 di sini ya. Saat sini 1, di tengah-tengah 1/2 di sini. Ya. Oke, tandakan di bentuk begini saja ni sebenarnya. Oke, ini pun tandakan di sini, tandakan di sini. Perlu label punca. Oh, perlu label lah. Sini 4. Sini 4. Di sini kena tengok carilah sebab dibentuk perpuluhan di sini nih. Oke, seterusnya